Dan selamat sejahtera. Nama saya Adam Malik bin Arif. Saya akan memulakan pembentangan ini dengan memberikan definisi epistemologi. Definisi epistemologi ini terbagi pada dua, iaitu definisi dari segi pandangan Islam dan juga definisi epistemologi dari pandangan Barat. Definisi dari segi pandangan Islam bermaksud teori atau falsafah yang membincangkan tentang ilmu berdasarkan agama Islam. Gagasan pemikiran falsafah dalam Islam sekaligus membentuk worldview, seterusnya memberi panduan, membina visi dan misi kepada sesebuah tamadun. Salah satu pecahan untuk memahami falsafah adalah berkenaan epistemologi ilmu. Penjelasan epistemologi ilmu Islam merupakan sumbangan yang penting bagi kemenjadian sesebuah tamadun tersebut bertahan lama. Hal ini kerana sumber rujukan yang menjadi asas epistemologi Islam berpandukan kitab Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Berdasarkan pandangan Barat, epistemologi membawa maksud pengajian tentang teori pengetahuan Barat moden. Epistemologi Barat banyak dipengaruhi oleh idea falsafah Yunani. Dalam sejarah, ia telah menjadi epistemologi yang didominasi oleh corak pemikiran yang rasional, sekular dan bebas daripada nilai dan pegangan agama. Sejarah menunjukkan bahawa epistemologi Barat berubah menjadi aliran besar yang menjadi dominan dalam bentuk rasionalisme, empirisme, kritikan dan intuisi. Walaupun mempunyai kaedah dan pendekatan yang berbeza untuk menimba ilmu, pada dasarnya, bangunan dan asasnya mempunyai cara berfikir yang sama, iaitu bersumberkan falsafah yang menegakkan akal dan juga bergantung kepada kemampuan panca indera manusia. Maka ini bertujuan mendedahkan fakta tentang epistemologi Barat, termasuk perkembangan, sejarah, ciri-ciri, kelemahan dan kesan negatif epistemologi. Terusnya saya akan serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan tentang lebih lanjut mengenai tajuk ini, epistemologi. Dalam objektif kajian, kita akan faham maksud atau definasi. Ianya untuk memahami dan mendalami maksud epistemologi dari pelbagai sudut pandangan. Dan kedua ialah kesan, ianya untuk mendalami dan memahami kesan dan akibat dari tidak mengetahui apakah epistemologi. Ketiga ialah faktor. Ianya untuk mengupas tentang beberapa faktor utama yang diketengahkan dalam epistemologi. Dan last sekali ialah cadangan. Ianya untuk menyelesaikan beberapa ketidakfahaman dan cara mengatasi masalah epistemologi. Saya akan menerangkan epistemologi dari sudut etimologi dan juga terminologi. Etimologi ialah satu cabang ilmu yang berkaitan dengan asal-usul dan perkembangan perkataan. Etimologi ialah kajian tentang asal-usul perkataan dan bagaimana ia digunakan. Perkataan etimologi berasal daripada bahasa Yunani, iaitu epis yang bermaksud pengetahuan atau kebenaran, logos yang bermaksud ilmu atau teori. Ahli etimologi mengkaji manuskrip lama dan cuba membina semula asal-usul perkataan dari sumbernya apabila ia memasuki bahasa dan bagaimana bentuk dan makna berubah. Etimologi juga cuba menganalisa semula maklumat tentang bahasa yang terlalu lama untuk membolehkan maklumat langsung tentang bahasa tersebut diketahui dengan membandingkan kata-kata bahasa yang berkaitan. Ahli etimologi boleh mengetahui tentang berapa lama bahasa purba. Dengan cara ini, kita dapat mengesan akar bahasa yang boleh ditemui jauh dari asal-usul rumpun bahasa. Kedua ialah dari sudut terminologi, yang berbunyi seperti The philosophical theory of knowledge on how we know and what we know. Terminologi adalah sains tentang istilah dan penggunaannya. Perkataan dan frasa digunakan untuk menyampaikan maklumat. Kajian terminologi merangkumi penerokaan bagaimana perkataan digunakan dalam hubungan dengan budaya. Pakar dalam tafsiran bahasa dipanggil jurubahasa dan sering terlibat dalam bidang tafsiran bahasa. Terminologi merujuk kepada penamaan dan proses pengenalan pasti yang digunakan untuk menyusun dan menerangkan sesuatu. Perkataan boleh menjadi punca kekeliruan. Kekeliruan kerana mereka boleh mempunyai makna yang berbeza bergantung kepada siapa yang bercakap tentang mereka. Kajian lepas. Kelebihan dan kelemahan empirisme. Kajian yang telah dijalankan oleh Hesti Dwi Ira Utami 2019 adalah untuk memberikan gambaran dan pemahaman atau pengetahuan mengenai epistemologi empirisme yang menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan. Persoalan kajian. Pada tahap kemuncak penyebaran aliran empirisme, manusia dikatakan tidak lagi memerlukan agama dan spekulasi falsafah. Sebaliknya, lebih memerlukan dan meyakini ilmu pengetahuan yang berasaskan pengalaman positif, iaitu melalui panca indera. Ia mencetuskan ketidakkepercayaan terhadap konsep wahyu seperti azab kubur kerana tiada siapa yang pernah melalui pengalamannya. Metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kaedah deskriptif untuk menggambarkan
berbagai keadaan, situasi, fenomena atau peristiwa realiti sosial yang melibatkan kelebihan dan kelemahan empirisme. Hasil kajian. Empirisme memiliki kelemahan kerana didasarkan pada pengalaman. Pengalaman itu terbatas dan tidak sempurna dan kita tidak selalu boleh membezakan antara kenyataan dan fantasi. Selain itu, indera kita boleh menipu dan tidak selalu boleh dipercayai apa yang dilihat atau didengari. Namun, empirisme memberi kita fakta yang boleh diterima oleh panca indera. Ini memungkinkan kita untuk mengumpulkan data dengan lebih cepat dan mula membangun teori sains yang terawal. Empirisme adalah satu langkah pertama dalam pengembangan pengetahuan tertentu. Aliran empirisme ini mempunyai kelemahan iaitu keterbatasan panca indera manusia. Hal ini demikian kerana empirisme adalah berdasarkan pengalaman. Pengalaman adalah pemahaman yang terlalu kabur untuk menjadi asas kepada teori ilmu yang sistematik. Empirisme tidak dilengkapi untuk membezakan antara fantasi dengan fakta. Kerana panca indera manusia adalah terhad dan tidak sempurna. Kita tidak mengetahui sama ada objek yang jauh ialah besar atau kecil. Keupayaan deria yang terhad ini boleh melaporkan objek secara tidak betul. Selain itu, deria yang menipu. Bagi pesakit malaria, udara yang panas terasa sejuk. Ini akan menimbulkan pengetahuan empirikal yang salah. Di samping itu, objek menipu. Contohnya adalah ilusi fata morgana. Namun begitu, aliran empirisme mengemukakan fakta yang berlaku di lapangan sehingga pengalaman panca indera adalah sesuatu yang benar. Ia mengemukakan fakta-fakta yang boleh diterima oleh panca indera supaya ia boleh digunakan secara praktikal untuk mencari kebenaran. Maklumat ini boleh diperoleh dengan cepat melalui pengalaman deria. Dalam kaedah saintifik, empirisme amat berguna dalam mengumpul data dan mencari bukti awal sehingga empirisme membentukkan kerangka pengujian dalam mencari kebenaran. Empirikal ialah cara pertama dalam kemunculan ilmu tertentu. Kelebihan dan kelemahan rasionalisme. Dapatan kajian oleh Haji Muhammad Baha Akaseteng 2016 membincangkan tentang rasionalis dan rasionalisme dilihat dari sudut sejarah. Pemikiran falsafah zaman moden mengikut versi barat terdiri daripada 3 zaman iaitu zaman kuno, zaman pertengahan dan zaman moden. Persoalan kajian. Terdapat perbincangan tentang perpecahan perpaduan kaum Islam melalui saluran politik. Dasar pecah dan perintah negara Islam dipecahkan kepada sempadan, wilayah, daerah, kampung, desa dan sebagainya. Kemudian ditiupkan lagi dengan semangat kebangsaan, suku, puak, daerah. Kesan ideologi ini juga diterapkan melalui pendidikan. Mereka mengangkat martabat negara masing-masing dengan sejarah zaman jahiliyah negara tersebut sehingga menenggelamkan sejarah Islam yang gemilang. Metodologi. Hasil artikel ini telah menggunakan penelitian dari sudut pandangan tokoh-tokoh terkemuka di seluruh dunia tentang pentingnya aliran rasionalisme dan keburukan rasionalisme itu tersendiri. Hasil kajian. Prinsip ini percaya bahawa nisbah lebih dapat diandalkan daripada panca indera. Perkembangan ini bermula pada abad ke-17 dan berlanjut hingga abad ke-18. Rasionalisme adalah keyakinan bahawa kaum rasionalis dapat membebaskan diri dari pemikiran skolastik tradisional. Ini memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi idea-idea kompleks dengan lebih mudah. Selain itu, rasionalisme memiliki keuntungan kerana mampu menjelaskan pemahaman yang kompleks dan membantu mendorong perbincangan falsafah di antara pihak-pihak berkepentingan. Namun, rasionalisme memiliki kelemahannya sendiri. Misalnya, ia tidak dapat memahami objek di luar wilayah rasionalnya dan dapat dengan mudah melalui konflik dengan pemikir falsafah yang lain. Perkembangan sains sebagai ciri masyarakat moden ialah rasionalisme. Aliran ini mengutamakan nisbah untuk mendedahkan kebenaran. Pengasas awal rasionalisme ialah Heraclitus yang percaya nisbah itu lebih unggul daripada 5 deria. Perkembangan selanjutnya berlaku dari abad ke-17 hingga ke abad 18. Kemunculan rasionalisme adalah kesediaan rasionalis untuk membebaskan diri mereka daripada pemikiran skolastik. Antara kelebihan rasionalisme adalah menjelaskan pahaman-pahaman yang rumit. Kemudian rasionalisme memberikan kontribusi pada mereka yang tertarik untuk bergelut dengan masalah-masalah falsafah. Rasionalisme berfikir, menjelaskan dan menekankan kala budi sebagai karunia lebih yang dimiliki oleh semua manusia, mampu menyusun sistem-sistem kefalsafah yang berasal dari manusia.
Kelemahan rasionalisme adalah memahami objek di luar cakupan rasionaliti sehingga titik kelemahan tersebut mengundang kritikan tajam sekaligus memulai permusuhan baru dengan sesama pemikir falsafah yang kurang setuju dengan sistem-sistem falsafah yang subjektif tersebut. Doktrin falsafah nisbah cenderung mementingkan subjek daripada objek sehingga rasionalisme hanya berfikir yang keluar dari akal budinya sahaja yang benar tanpa memerhatikan objek-objek rasional yang secara peka. Kelebihan dan kelemahan skeptisisme. Kajian ini telah dibuat oleh Sharifuddin pada tahun 2021. Persoalan kajian, skeptisisme dalam Islam tidak pernah terpinggirkan atau berdiri sendiri, melainkan merupakan permulaan di mana pertanyaan-pertanyaan ahli teologi diperdebatkan tanpa henti. Selama berabad-abad, para cendekiawan Muslim menghadapi pertanyaan-pertanyaan membingungkan yang bersifat teologi dan falsafah. Ketidakmampuan mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu memerlukan perubahan paradigma pendekatan baru dalam pemikiran keagamaan. Dari yang ekstrim sebagai mazhab etisme atau syak mutlak ataupun menggantungkan hukum. Kaedah yang digunakan dalam jurnal ini ialah pemerhatian dan mengkaji maklumat melalui sumber penulisan dari penyelidik-penyelidik di seluruh dunia dan juga bukti sejarah Islam di setiap penulisan buku yang telah dibuat oleh tokoh-tokoh Islam. Hasil kajian, skeptisisme secara umum sering dikaitkan dengan empirisme dan relativisme, gagasan bahawa kita tidak dapat membuat pernyataan konklusif ataupun dogmatis, serta tidak ada hak kebenaran tertentu jika tidak ada bukti empiris. Tanpa bukti seperti itu, kita berhak untuk membuat penilaian terhadap persoalan yang bersangkutan bahawa kita tidak benar-benar menolaknya. Namun, dalam tradisi Islam, skeptisisme melampaui pola pemikiran empiris. Ulama-ulama Islam ataupun cendekiawan Muslim tidak begitu banyak mencari bukti empiris kebenaran Islam itu sendiri, melainkan mereka lebih fokus pada persoalan epistemologinya. Prinsip ini perlu dibuat kerana skeptisisme merupakan aspek terpenting untuk meyakinkan pengetahuan tersebut. Misalnya, dalam Islam, skeptisisme bukan sekadar metod untuk menyangkal pernyataan dogmatis. Itu adalah bahagian penting dari masalah yang lebih besar dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Namun, ini tidak bererti bahawa skeptisisme dalam Islam dapat diredaksi menjadi teknik debat yang canggih di mana seseorang berusaha menyangkal perdebatan yang dibuat oleh lawannya. Skeptisisme dalam Islam lebih pada mempertanyakan keabsahan, kesahihan informasi, bukan sekadar menolaknya. Dengan mengungkap kontradiksi dalam perdebatan lawannya, ia mengurangkan kepastian mereka dalam ilmu agama. Mempertanyakan persoalan tentang bagaimana pengetahuan dapat ditentukan sebagai pasti menunjukkan keraguannya tentang validisasi keyakinan agama. Skeptisisme yang dipraktikkan dalam tradisi Islam sangat berbeza dengan skeptisisme tradisi Yunani klasik. Skeptisisme Yunani klasik lebih bersifat filosofis, sedangkan skeptisisme Islam lebih terfokus pada hal-hal praktis. Pertanyaan dan pertanyaan yang pelbagai atau skeptis tidak boleh ada. Faktor epistemologi. Saya akan terangkan 3. Yang pertama ialah kepercayaan, yang kedua justifikasi dan ketiga ialah kebenaran. Yang pertama, kepercayaan. Kita haruslah mempunyai kepercayaan tentang apa yang kita pegang dan percaya ianya sebagai ilmu. Contoh, kita merujuk kepada sesuatu teori sains dan kita anggap teori sains itu sebagai ilmu. Faktor yang kedua pula ialah justifikasi. Ianya, kepercayaan itu mestilah mempunyai justifikasi atau unsur berasas. Ianya kepercayaan yang berasas mengenai sesuatu yang benar. Bukan kepercayaan membuta, tapi mempunyai asas dan justifikasi dan ia mestilah benar. Faktor yang ketiga pula ialah kepercayaan mestilah benar. Sesuatu ilmu yang kita percaya atau mestilah benar. Contoh, kita percaya akan teori atom. Ia mengatakan benda-benda bersifat jasad atau zaraf-zaraf kecil yang bergerak. Kita kena percaya dan kepercayaan kita mestilah benar. Pesan epistemologi dalam kehidupan. 1. Melahirkan masyarakat yang berpengetahuan luas. Dengan perkembangan dan kemajuan dalam epistemologi, seseorang mampu untuk mengetahui perkara yang ada di dalam sesuatu bidang, termasuklah perkara yang tidak berkaitan dengan sesuatu bidang. Tamsilnya, ilmu sains dapat digunakan untuk menegakkan keadilan dalam kes jenayah dengan mengesan DNA untuk menganalisis bukti-bukti dan sebagainya. Ilmu sains merupakan salah satu ilmu daripada perkembangan epistemologi yang akan terus digunakan pada masa hadapan dan tidak akan beralih hanya disebabkan oleh pendapat yang rasional sahaja. Hal ini demikian kerana sains adalah ilmu yang berunsurkan kebenaran dan hendaklah memerlukan bukti empirikal dan kukuh. 2. Membantu memahami cara dan arah
manusia berfikir. Akal berfungsi untuk membezakan antara perkara yang salah atau benar serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat bergantung kepada seberapa luas pengalaman dan tahap ilmu pengetahuan seseorang. Oleh hal yang demikian, kata tanya yang ditujukan akan terjawab dengan pengalaman dan tahap ilmu pengetahuan yang ada pada seseorang individu. 3. Mempengaruhi tamadun manusia. Epistemologi masyarakat yang memberikan kesatuan dan keselarasan kepada tubuh dan ilmu-ilmu mereka. Satu kesatuan yang merupakan hasil pemerhatian kritis ilmu dari segi keyakinan, kepercayaan dan sistem nilai mereka. Secara fitrahnya, setiap manusia mempunyai keupayaan akal untuk membina budaya dan tamadun yang tersendiri. 4. Mendorong manusia untuk sentiasa berfikir dan menciptakan sesuatu yang baharu. Segala bentuk teknologi yang canggih adalah hasil pemikiran epistemologi, iaitu pemikiran dan renungan yang berkisar tentang cara-cara untuk menjayakan sesuatu perkara. Apakah alat yang perlu disediakan untuk menjayakan sesuatu perkara dan sebagainya. Misalnya, kewujudan kereta yang mampu untuk mempercepatkan masa untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain justru mampu untuk menjimatkan masa untuk seseorang itu melakukan hal lain. Aliran-aliran epistemologi. Aliran-aliran epistemologi terbagi kepada 3, iaitu rasionalisme, skeptisme dan empirisme. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme ini dipelopori oleh ahli falsafah pada abad ke-17 dan ke-18. Ianya dipelopori oleh René Descartes. Ia menekankan kepada kemampuan akal atau autoritari akal fikiran untuk memperolehi ilmu dan mencari kebenaran. Ia bersifat fitrah, di mana idea mengenai kebenaran dikatakan sudah ada pada diri manusia secara priori tanpa perlu melalui pengetahuan dan pengalaman. Untuk kelebihannya pula, kemampuan dapat menyusun sistem-sistem kefalsafat, terutama ilmu logik dan matematik yang lahir sejak zaman Aristotle. Manakala kelemahannya pula adalah mementingkan subjek daripada objek, menyingkap melalui cubanya untuk memahami objek atau sesuatu di luar kesanggupan rasionalisme. Untuk pola bagi rasionalisme ni pula adalah kebenaran ditentukan melalui pembuktian logik dan analisis berdasarkan nilai atau nisbah berbanding analisis melalui keimanan dan ajaran agama. Okey, tidak mengingkari kegunaan indera dalam peroleh pengetahuan kerana ia merangsang akal dan memberi bahan-bahan untuk akal bekerja. Tetapi, sampainya manusia kepada kebenaran adalah melalui akal dalam menyusun data-data, akal menggunakan konsep rasional atau idea-idea universal. Kedua adalah empirism. Empirism dipelopori oleh ahli falsafah British pada abad ke-18. Ahli falsafah yang melopori empirism ini adalah David Hume. Ia berasal daripada bahasa Yunani iaitu empiricus yang bermaksud pengalaman. Ia menolak pandangan falsafah rasionalisme bahawa akal manusia mempunyai konsep terhadap sesuatu objek sebelum proses tanggapan di alam dunia. Kelemahan untuk empirism ini adalah objek yang menipu, indera yang terbatas dan indera yang menipu. Implikasi daripada empirism ini merupakan dunia berfikiran seseorang dan dunia di luar minda yang mengandungi zat-zat. 3 adalah skeptism. Skeptism dipelopori oleh David Hume pada abad ke-18 juga. Ia berasal daripada bahasa Yunani iaitu skeptomai yang bermaksud melihat sekitar dan untuk mempertimbangkan doktrin dalam ilmu pengetahuan yang menekankan ketidakpastian dalam wilayah ilmu. Ia merangkumi tindakan mempertanyakan sikap ketidakpercayaan dan ketidakraguan. Skeptism terbagi kepada 4 iaitu skeptism falsafah, skeptism sederhana, skeptism agama dan skeptism saintifik. Skeptism falsafah ini adalah skeptism radikal yang menafikan konsep pengetahuan atau kepercayaan rasional dan mendesak kita untuk tidak bersikap judgemental terhadap perkara kontroversi. Skeptism sederhana pula, ia berpandangan tidak ada yang boleh diketahui dengan pasti dan kita hanya mengetahui sedikit atau tidak tahu langsung tentang persoalan besar dalam hidup seperti adakah itu Tuhan itu wujud atau apakah ada kehidupan akhirat. Skeptism agama adalah keraguan mengenai prinsip-prinsip asas agama seperti keabadian, pemeliharaan dan wahyu. Skeptism yang keempat adalah skeptism saintifik. Ia pengujian keimanan untuk kebolehpercayaan dengan kaedah penyelidikan sistematik menggunakan kaedah saintifik untuk mendapatkan bukti yang empirik. Falsafah membawa kepada penerimaan terhadap doktrin fenomenalisme, membataskan kepada kewujudan kepada fenomena sahaja iaitu dunia yang dapat ditanggapi. Ia juga menolak idea atau hakikat metafizik, apa yang ditanggapi oleh panca indera sahaja yang wujud. Antara dua jenis kebenaran yang diterima dalam skeptism ni adalah fakta yang jelas dan kebenaran yang boleh diterima akal. 3 jenis pengalaman panca indera yang bersifat ilusi. Antaranya adalah ilusi, garapan panca indera. Contohnya,
penglihatan fata morgana di padang pasir. Yang kedua, garapan panca indera bersifat relatif. Contohnya, objek bulat dilihat bujur. Yang ketiga, halusinasi. Contohnya, sesuatu yang dilihat, dirasa, dibau dan didengar yang sebenarnya tidak wujud. Masalah utama epistemologi ialah bagaimana cara untuk mendapatkan serta memperoleh pengetahuan ataupun sesuatu fakta yang membuktikan sesuatu masalah atau isu yang berbangkit secara ilmiah dan memperoleh maklumat yang tepat berdasarkan perkara yang berlaku. Ia menekankan perbahasan tentang upaya, cara atau langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan, terdiri daripada beberapa fakta atau hujahan yang menyokong tentang maklumat yang diperolehi. Ia juga mewujudkan persoalan kecil seperti apa itu pengetahuan, dari mana asalnya sumber pengetahuan itu, dan bagaimana hendak membentuk pengetahuan yang benar, dan apa itu kebenaran, serta beberapa soalan yang berkaitan dengan bagaimana atau cara untuk mendapatkan sesuatu fakta atau pengetahuan yang benar dan tepat. Kesimpulan daripada kajian tentang epistemologi ialah kita dapat mengenal pasti atau mengetahui cara manusia memperoleh maklumat atau fakta untuk menyokong hujahan bagi membolehkan manusia mendapat pengetahuan yang benar serta mampu membezakan antara kebenaran dan penipuan. Epistemologi penting kerana ia dapat mempengaruhi cara kita dalam berfikir dan ia menyebabkan kita tidak mudah untuk memperoleh sesuatu maklumat tanpa fakta yang benar.